Bagaimana jika makanan yang Anda ambil untuk menjadi sehat dan meningkatkan imuniti sebenarnya ibarat menuang racun ke dalam badan Anda? Tiada apa yang lebih mengecewakan daripada ini, bukan? Ini adalah kisah Encik Rahman, 72 tahun, yang datang berjumpa saya bulan lepas. Encik Rahman sebelum bersara merupakan seorang guru besar di sebuah sekolah menengah, jadi beliau sentiasa menjaga kesehatannya dengan sangat teliti. Beliau berpegang teguh pada kepercayaan bahwa ubat-ubatan hospital adalah racun dan menjauhinya, serta meyakini bahwa tubuh perlu disembuhkan dengan bahan-bahan semula jadi dari alam. Hobi kegemaran beliau adalah mendaki. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, beliau akan mendaki bukit yang berdekatan. Setiap kali ada sesuatu yang berharga yang dibawanya di dalam beg galasnya. Ia adalah teh halia yang dibuat daripada pati halia pekat buatan sendiri. Beliau sering berkata, apabila tiba di puncak bukit dan peluh mula kering, secawan teh halia yang panas dan pedas itu seakan-akan menyebarkan kehangatan ke seluruh badan dan menghilangkan segala kepenatan. Walau bagaimanapun, pada suatu hari, Encik Rahman mula mengalami gejala yang aneh. Pada mulanya, beliau hanya merasa sedikit perit di tekak. Kemudian suaranya mula menjadi serak, dan lama-kelamaan suaranya berubah menjadi parau seperti bunyi besi, sehingga sukar untuk bercakap. Sudah tentu, Encik Rahman menyangka ia hanyalah selesema biasa atau pita suaranya menjadi lemah karena faktor usia. Jadi apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil halia yang dipercayai baik untuk tekak dengan lebih pekat dan lebih kerap. Sekawan sebaik sahaja bangun pagi, sekawan semasa mendaki, dan sekawan lagi sebelum tidur. Akhirnya, apabila suaranya hilang sama sekali, Encik Rahman menjadi takut. Beliau datang berjumpa saya dengan kebimbangan jika ia mungkin kanker laring. Apabila saya memeriksa bahagian dalam tekak dan esofagus Encik Rahman dengan endoskop, saya benar-benar terkejut. Dari pintu masuk esofagus hingga ke laring, semuanya merah dan meradang, dan pita suaranya bengkak, ia bukan kanker. Punkannya adalah teh halia yang beliau minum dengan begitu tekun untuk kesehatannya. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah Anda fikir ini kisah orang lain? Saya pasti di kalangan Anda yang sedang menonton video ini, ada yang secara lazimnya minum teh halia kerana tangan dan kaki sejuk, masalah penghadaman, atau kerana rasa seperti hendak demam. Halia sememangnya bahan semula jadi yang sangat berharga. Dalam perubatan tradisional Melayu pun, halia dicatatkan sebagai herba yang hebat untuk menghilangkan rasa sejuk dalam badan dan membantu penghadaman. Namun, sebagus manapun ginseng, jika diambil tidak sesuai dengan keadaan badan atau digabungkan dengan makanan yang berlawanan, ia bukan lagi ubat tetapi racun. Terutamanya bagi warga emas berusia 60 puntaan dan 7 tuntaan, di mana sistem pertahanan badan semakin lemah karena pengambilan halia yang salah adalah seperti meletakkan api pada kulit yang nipis. Gejala yang dialami oleh Encik Rahman adalah penyakit reflux laryngopharyngeal yang tipikal. Asid perut telah naik semula melalui esofagus dan membakar kerongkong serta pita suara. Dan yang mengejutkan, pencetusnya adalah halia. Hari ini, saya akan mendedahkan kepada Anda pungka sebenar yang merosakkan esofagus Encik Rahman dan 3 kombinasi makanan terburuk dengan halia yang boleh meletupkan perut kita tanpa kita sedari. Saya bukan sekadar memberitahu Anda untuk tidak memakannya. Saya akan terangkan secara jelas kaedah rahsia untuk mengekalkan khasiat luar biasa halia sambil melindungi perut dan mengambilnya dengan selamat tanpa kesan sampingan, yaitu cara mengubah racun menjadi ubat. Jika Anda seorang yang gemar minum kopi, makan halia bersama hidangan daging, atau suka makanan pedas, maka perkongsian hari ini bukan lagi pilihan, tetapi satu kemestian. Jika salah satu daripada 3 tabiat ini ada pada Anda, perut Anda mungkin sedang menjerit tanpa suara. Kisah yang akan saya sampaikan ini adalah kandungan yang sama seperti yang didengari oleh Encik Rahman di bilik rawatan saya, yang membuatkan beliau menepuk dahi dan menyesal. Jika Anda menonton video ini sehingga tamat, Anda tidak akan lagi terpengaruh dengan maklumat kesehatan yang salah di media atau internet. Dan mulai esok, Anda akan dapat mengamalkan cara penjagaan kesehatan yang sebenar untuk tubuh Anda. Jadi, apakah punca pertama yang menyerang perut Encik Rahman? Dan apakah kombinasi berbahaya yang mungkin masih ada di atas meja makan Anda sekarang? Mulai sekarang, sila buka mata Anda dan berikan tumpuan sepenuhnya. Sebelum kita mulakan, jika Anda teruja dengan kandungan hari ini, sila tekan butang suka.
Dan jika Anda tinggalkan dua perkataan, saya dengar di ruangan komen sebagai tanda komitmen Anda, saya akan mendapat lebih kekuatan untuk menjadi panduan yang boleh dipercayai dalam menjaga kesehatan Anda. Sudah bersedia? Mari kita mulakan. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah Anda minum sekawan kopi selepas makan tengah hari tadi? Atau adakah Anda menikmati hidangan seperti asam pedas atau rendang pedas untuk makan malam? Jika ada halia di atas meja makan itu, Anda mesti ingat baik-baik apa yang akan saya katakan. Sebab mengapa Encik Rahman hampir kehilangan suaranya tersembunyi dalam tabiat pemakanan harian ini. Apabila saya memeriksa beg galas dan meja makan Encik Rahman, saya dapati bom jangka yang merosakkan perutnya satu persatu. Mulai sekarang, saya akan mendedahkan 3 pasangan terburuk halia yang boleh mencetuskan perang di dalam badan kita. Sila semak sama ada Anda juga tergolong dalam mana-mana kategori ini. Pungka pertama adalah kopi. Selepas minum teh halia di puncak bukit, Encik Rahman pasti akan singgah di warung bersama rakan-rakannya untuk minum sekawan kopi. Beliau berpikir, saya sudah minum teh halia yang baik untuk kesehatan, jadi secawan kopi tidak mengapa. Tetapi inilah tindakan yang membuka luas pintu masuk esofagusnya. Di antara perut dan esofagus kita, ada satu pintu. Ia adalah otot yang dipanggil sfinkter yang mengetat untuk menghalang asid perut daripada naik semula. Namun, kafein dalam kopi melonggarkan otot ini. Pintu itu kini tidak berkunci. Apa yang akan berlaku jika halia masuk pada masa ini? Halia merangsang perut untuk mengeluarkan asid dengan banyak. Pintu terbuka manakala di dalamnya berlaku banjir. Akibatnya, asid perut yang kuat itu akan naik tanpa halangan melalui esofagus hingga ke kerongkong. Inilah sebabnya pita suara Encik Rahman bengkak. Bagi Anda yang mengalami pedih ulu hati selepas minum kopi, ingatlah bahwa tindakan itu sama seperti menuang minyak ke dalam rumah yang sedang terbakar. Pungka kedua adalah daging, terutamanya daging berlemak. Pada hari-hari selepas mendaki, Encik Rahman sering makan sup tulang kambing untuk memulihkan tenaga. Beliau akan menambah banyak halia untuk menghilangkan bau hamis kambing, dan semasa makan, beliau juga akan mengunyah hirisan halia. Ia kelihatan seperti hidangan kesehatan yang sempurna, tetapi bagi perut, ia adalah satu penyiksaan. Apabila ketulan protein seperti daging masuk ke dalam perut, badan kita akan berada dalam keadaan berjaga-jaga. Perut akan mula menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa untuk mencernanya. Kemudian, halia masuk dan merangsang lagi pengeluaran asid. Perut menjadi lautan asid. Tambahan pula, daging mengambil masa yang lama untuk dihadam, jadi ia berada di dalam perut untuk tempo yang lebih lama. Makanan dan asid memenuhi perut, menyebabkan tekanan meningkat. Bayangkan periuk tekanan yang tekanannya telah mencapai had maksimum. Jika ada sedikit sahaja ruang terbuka, kandungannya akan terpancut keluar. Saat Anda berbaring selepas makan daging dan halia dengan kenyang, asid perut yang tidak dapat menahan tekanan tinggi itu akan mengalir semula ke arah esofagus, mengikisnya seperti kertas pasir. Halia yang diambil untuk membantu penghadaman sebenarnya telah menjadikan perut seperti periuk tekanan yang hampir meletup. Punca terakhir yang ketiga adalah makanan pedas. Rakyat Malaysia memang sukakan makanan pedas. Encik Rahman juga gemar makan asam pedas ikan dan beliau akan menambah halia ke dalamnya untuk menghilangkan bau hanyir. Tuan-tuan dan puan-puan, Anda tahu tentang kapsaisin, bahan yang memberikan rasa pedas dalam cili, bukan? Bahan ini sahaja sudah cukup untuk merengsakan dan membakar lapisan mukosa perut. Sekarang, apa yang akan berlaku jika gingerol, komponen pedas dalam halia, turut bergabung? Ini ibarat menuang air panas pada kulit yang melekur. Ia memberikan pukulan berganda pada mukosa perut. Kapsaisin mengikis mukosa perut, dan gingerol dari halia akan menembusi kawasan yang terkalar itu dan menyebabkan keradangan. Jika ini berlaku, ia bukan sekadar pedih ulu hati, tetapi boleh melarat menjadi gastritis erosif, di mana mukosa perut terkupas dan luka. Encik Rahman mengulangi ketiga-tiga tabiat ini hampir setiap hari. Dengan kepercayaan bahwa halia baik untuk kesehatan, beliau mengambilnya bersama kopi, daging, dan makanan pedas. Beliau menyangka sedang menjaga kesehatannya, tetapi sebenarnya beliau sedang menyerang perut dan esofagusnya sendiri.
Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda minum teh halia bersama makanan pedas karena perut kembung dan kemudian minum secawan kopi sebagai pencuci mulut? Jika ya, perut Anda mungkin sedang meradang dan meminta pertolongan, sama seperti perut Encik Rahman. Tetapi di sini mungkin timbul satu persoalan. Dokter, saya makan macam di masa muda dulu, tak ada apa-apa pun. Kenapa sekarang baru jadi masalah? Itu soalan yang sangat bagus. Itulah intipati ceramah hari ini. Ada pepatah mengatakan, masa muda, batu pun boleh dihadam. Tetapi apabila usia mencecah 50% dan 60%, persekitaran perut kita berubah sepenuhnya. Perut Anda sekarang tidak sama tahap pertahanannya seperti perut semasa muda. Jika Anda tidak memahami rahasia penuaan yang berlaku di dalam badan kita, tiada gunanya makan obat yang terbaik sekalipun. Di bahagian seterusnya, saya akan membongkar rahasia itu. Apabila Anda faham perbezaan ketara antara perut, Encik Rahman yang berusia 70-an dengan perut anaknya yang berusia 30-an, Anda akan mendapat jawaban yang jelas tentang apa dan bagaimana Anda patut makan selepas ini. Jika kandungan hari ini bermanfaat, sila kongsikan video ini dengan rakan-rakan Anda yang gemar minum kopi dan halia. Satu perkongsian Anda boleh menyelamatkan kesehatan perut rakan Anda. Kisah seterusnya sangat penting. Jadi jangan ketinggalan. Dokter, Muhammad Rizal. Dulu saya ni orang yang boleh makan batu pun hadam. Minum macam-macam, makan kambing bakar banyak mana pun tak ada masalah. Takkanlah sebab beberapa kawan teh halia saja boleh jadi macam ni. Itulah yang dikatakan oleh Encik Rahman kepada saya di bilik rawatan dengan nada kecewa. Mungkin ramai di antara Anda yang berfikiran begitu juga. Anda mungkin berkata, masa muda dulu, saya makan nasi dengan sambal belacan pedas, hirup kuah masin pun tak pernah pedih ulu hati. Betul, itu bukan bohong. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun jiwa kita masih muda, organ-organ di dalam badan kita secara jujurnya semakin menua. Inilah fakta penting yang Encik Rahman terlepas pandang. Ketebalan lapisan pertahanan perut seorang berusia tibu tulonan adalah berbeza sama sekali dengan perut seorang berusia tetulonan. Jika Anda tidak faham perkara ini, walaupun Anda makan ginseng yang dikatakan baik untuk kesehatan, ia tetap akan mendatangkan masalah. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan gunakan analogi pakaian. Semasa muda, pada usia 20-an dan 30-an, lapisan mukosa perut kita ibarat memakai jaket kulit yang tebal dan kuat. Jika Anda memakai jaket kulit, percikan api kecil tidak akan terasa panas, bukan? Walaupun Anda makan makanan pedas, masin, atau asid perut keluar lebih banyak, lapisan mukosa yang tebal ini akan melindunginya. Itulah sebabnya, pada masa itu, Anda boleh mengunyah halia mentah atau meminumnya bersama kopi dan hanya merasa, segarnya, dan melupakannya. Tetapi apa yang berlaku apabila usia melepasi 50-an, 60-an, dan 70-an? Mukosa perut kita juga menjadi nipis dan mengecut, sama seperti kulit kita. Dalam istilah perubatan, ini dipanggil gastritis atropik. Ringkasnya, ya seperti Anda telah menanggalkan jaket kulit yang tebal itu dan kini hanya memakai sehelai kemeja sutra musim panas yang sangat nipis. Sekarang, bayangkan, Anda hanya memakai sehelai kemeja sutra nipis. Apa akan jadi jika percikan api panas terkena padanya? Baju itu akan terus terbakar dan kulit Anda juga akan meleker. Inilah keadaan perut Encik Rahman sekarang. Lapisan pelindungnya sudah menipis, tetapi beliau telah mengkampakkan bara api yang kuat, yaitu halia, ke atasnya. Komponen utama yang memberikan rasa pedas pada halia adalah gingerol. Gingerol pada asalnya berfungsi untuk merangsang pergerakan perut. Apabila perut terhenti, ia akan menolaknya untuk bergerak. Jadi Anda akan rasa penghadaman menjadi lebih baik. Tetapi, ia menjadi masalah jika berlebihan. Apabila gingerol terkena pada mukosa perut yang nipis, ia memberikan rangsangan yang kuat, sama seperti menuang antiseptik pada luka. Ia secara langsung mengikis dinding perut. Tambahan pula, apabila usia meningkat, kekuatan otot yang mengetatkan bahagian antara perut dan esofagus juga menjadi lemah. Sama seperti getah yang sudah lama akan menjadi longgar dan tidak dapat mengikat dengan baik. Begitulah keadaannya. Mukosa perut telah menipis dan menjadi sensitif terhadap rangsangan, manakala pintu yang menghalang asid daripada naik semula juga telah longgar. Dalam keadaan yang serba tidak kena ini, dengan hanya alasan ia baik untuk kesehatan, beliau menuang teh halia pekat setiap hari.
Adakah esofagus Encik Rahman mampu menahannya? Ini bukan soal kemahuan. Ia adalah hukum alam yang tidak dapat dilawan, yaitu penuaan. Keyakinan seperti saya masih sihat atau saya masih muda sebenarnya boleh menjadi racun. Kita perlu menerima dengan rendah diri hakikat bahwa perut kita tidak lagi seperti dahulu dan mencari cara pengambilan makanan yang sesuai. Sama seperti jika Anda memakai kemeja sutera yang nipis, Anda perlu berhati-hati agar tidak terkena percikan api. Jadi di sini mungkin timbul persoalan. Dr. Morizal, adakah ini bermakna orang tua dengan perut yang lemah tidak boleh makan halia langsung? Sama sekali tidak. Seperti yang saya katakan pada mulanya, Encik Rahman tidak berhenti mengambil halia. Malah, beliau mengambilnya setiap hari. Namun, suaranya telah kembali dan perutnya menjadi lebih selesa. Bagaimana ia boleh berlaku? Ia kerana beliau telah mengubah halia tersebut. Terdapat satu ilmu yang sangat mudah untuk mengubah komponen halia yang tajam seperti lembing yang menikam perut menjadi perisai yang melindungi perut dengan lembut. Ia tidak memerlukan wang atau kemahiran khas, cukup dengan mengubah sedikit cara penyediaannya. Di bahagian seterusnya, saya akan mendedahkan rahasia itu. Cara untuk menghilangkan racun halia dan meningkatkan ubatnya 10 kali ganda. Dan juga fakta bahwa mereka yang mengambil ubat-ubatan tertentu seperti Encik Rahman perlu berhati-hati dengan halia, cara pengambilan halia yang sebenar untuk menyehatkan badan Anda. Sekarang, sediakan pen dan kertas. Jika Anda tidak mahu terlepas maklumat penting ini, tekan butang langan dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Ia adalah tabiat termudah untuk menjaga kesehatan Anda. Baiklah, saya akan kongsikan rahasia ajaib itu sekarang. Baiklah, saya akan dedahkan rahasia yang Anda nantikan. Langkah penentu yang membolehkan Encik Rahman memulihkan perutnya dan mendapatkan semula suaranya tanpa berhenti mengambil halia adalah dengan menggunakan pengukus. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan makan halia begitu sahaja. Anda mesti mengukusnya terlebih dahulu. Inilah preskripsi terbaik yang saya berikan hari ini. Apabila halia dikukus dan dikeringkan, berlaku perubahan kimia yang luar biasa di dalamnya. Tadi saya sebutkan bahwa komponen pedas yang menyerang mukosa perut adalah gingerol. Tetapi, apabila halia ini dikenakan uap panas, gingerol yang kuat itu akan berubah menjadi komponen yang dipanggil shogaul. Shogaul ini adalah bahan yang sangat hebat. Rangsangan yang menikam perut hampir hilang sepenuhnya, manakala kesan antioksidannya untuk meningkatkan suhu badan dan imuniti menjadi 10 kali ganda lebih kuat berbanding halia mentah. Ia boleh diibaratkan seperti proses mengubah kuda liar yang ganas menjadi kuda tunggangan yang terlatih dengan baik. Apa yang Encik Rahman perlukan bukanlah kuda liar yang tidak terkawal, tetapi kuda yang setia berkhidmat untuk tuannya. Cara membuatnya tidak sukar. Sila catat sekarang. Pertama, basuh halia bersih-bersih dan hiris nipis setebal 2 mm. Kedua, apabila pengukus sudah panas, masukkan halia yang telah dihiris dan kukus selama kira-kira 30 menit. Ketiga, angkat halia yang telah dikukus, letakkan di atas penapis dan jemur sehingga ia menjadi kering dan liat. Dalam perubatan tradisional, ini dipanggil halia kering. Jika Anda merebusnya sebagai teh, Anda akan menikmati ubat sebenar yang menenangkan perut dan memanaskan badan. Namun, sebagus manapun kuda tunggangan, jika Anda tidak tahu cara menunggangnya, Anda boleh jatuh dan cedera. Patuhi 2 prinsip pengambilan ini. Prinsip pertama, jangan sekali-kali ambil semasa perut kosong. Ada sesetengah orang yang minum teh halia sebagai ganti air sebaik sahaja bangun pagi, itu sama seperti melempar bom ke dalam perut Anda. Pastikan Anda meminumnya semasa makan atau dalam masa 30 menit selepas makan. Makanan di dalam perut akan bertindak sebagai penimbal, membolehkan khasiat halia diserap dengan lembut. Prinsip kedua, jaga kuantitinya. Sukatan harian yang disyorkan adalah 4 gram halia kering, yaitu kira-kira saiz 1 ruas ibu jari. Jika dalam bentuk serbuk, 1 sudu teh sudah memadai. Mengambil lebih banyak tidak akan menjadikan Anda lebih sehat. Ia hanya akan membebankan perut. Baiklah, dan sekarang adalah bahagian yang sangat penting. Jika Anda tergolong dalam salah satu daripada 3 kategori yang akan saya sebutkan ini, maaf Anda tidak boleh mengambil halia.
Tidak kira dikukus atau dikeringkan, halia itu sendiri boleh menjadi racun bagi Anda. Pertama, mereka yang mempunyai batu karang. Halia merangsang pengeluaran hempedu dengan sangat kuat. Tetapi, jika batu karang menyumbat saluran hempedu, apa yang akan berlaku jika hempedu coba diperah keluar? Ia seperti meniup belon yang mulutnya diikat. Tekanan di dalam pundi hempedu akan meningkat secara mendadak, menyebabkan kesakitan yang teramat sangat sehingga mungkin perlu dikejarkan ke hospital atau dalam case yang teruk, pundi hempedu boleh pecah. Kedua, mereka yang mengambil obat pencair darah atau antikoagulan. Ramai yang mengambil obat seperti aspirin, warfarin, atau Plavix, bukan? Komponen gingerol dan shogaul dalam halia mempunyai kesan mencairkan darah. Jika diambil bersama obat, darah akan menjadi terlalu cair, menyebabkan pendarahan sukar berhenti walaupun pada luka kecil, dan lebam akan menjadi sangat teruk. Jika Anda akan menjalani prosedur endoskopi atau rawatan pergijian, Anda mesti berhenti mengambil halia sekurang-kurangnya seminggu sebelumnya. Ketiga, mereka yang mengambil obat diabetes. Halia mempunyai kesan yang sangat baik untuk menurunkan paras gula dalam darah. Bukankah itu bagus? Tidak. Jika Anda sudah mengambil obat penurun gula darah dan menambah halia, paras gula darah akan turun mendadak menyebabkan kejutan hipoglikemia. Anda mungkin akan berpeluh sejuk, tangan dan kaki menggeletar, dan kemudian pengsan. Mujurlah, Encik Rahman tidak tergolong dalam ketiga-tiga kategori ini. Jadi, beliau mengikut nasihat saya, membuat halia kukus dan meminumnya hanya secawan selepas makan. Beliau berhenti minum kopi, dan semasa makan daging, beliau menggantikan halia dengan bawang. Apakah hasilnya selepas beliau mengamalkan ini selama 3 bulan? Di bahagian terakhir, saya akan kongsikan perubahan luar biasa Encik Rahman dan pesanan terakhir yang perlu Anda amalkan mulai malam ini. Ingatlah cara membuat halia kukus yang saya ajarkan hari ini dan coba buat pada hujung minggu ini. Jika Anda berniat untuk melakukannya, sila tinggalkan 2 perkataan saya buat di ruangan komen. Azam kecil Anda itu adalah langkah pertama menuju usia 100 tahun yang sihat. 3 bulan kemudian, pada suatu petang, pintu bilik rawatan saya terbuka dan seseorang melangkah masuk dengan yakin ia adalah Encik Rahman. Tetapi riak wajahnya semasa masuk sudah berbeza. Wajahnya yang penuh kerisauan dan murung 3 bulan lalu telah hilang, digantikan dengan wajah yang ceria dan langkah yang bertenaga. Dan kata-kata pertamanya membuatkan saya terkejut. Dokter Mohd Rizal, sekarang saya rasa saya dah boleh pergi karaoke dan menyanyikan lagu kegemaran saya. Iya, bukan lagi suara yang serak dan tersekat-sekat itu. Suaranya yang lantang dan jelas, seperti semasa beliau menjadi guru besar yang memimpin perhimpunan, telah kembali sepenahnya. Pemeriksaan endoskop mengesahkan bahwa keradangan yang membakar esofagusnya telah hilang sepenuhnya, dan pita suaranya yang bengkak telah surut dan licin. Encik Rahman berkata kepada saya, sepanjang hidup saya telah mencoba pelbagai makanan yang dikatakan baik untuk kesehatan, tetapi saya tidak pernah terfikir sama ada badan saya bersedia untuk menerimanya. Beliau berkata, kali ini beliau benar-benar sadar bahwa tindakannya yang hanya mempercayai kata-kata orang lain secara membuta tuli sebenarnya telah merosakkan badannya sendiri. Kini Encik Rahman kembali mendaki, tetapi kandungan bek galasnya telah berubah. Teh halia mentah yang pedas dan kuat telah digantikan dengan teh halia kukus yang harum dan lembut. Tabiat minum kopi selepas mendaki telah ditinggalkannya, dan sebaliknya, beliau menikmati hidangan sehat seperti sup tahu bersama rakan-rakannya. Hanya dengan mengubah beberapa tabiat kecil, beliau berjaya mendapatkan semula suaranya yang hampir hilang dan menyelesaikan masalah pedih ulu hati yang telah dialaminya selama 10 tahun. Baiklah, saya akan rumuskan perkara-perkara yang telah kita bincangkan panjang lebar hari ini. Sila simpan 3 perkara ini dalam pikiran Anda. Pertama, jangan sekali-kali mengambil halia bersama 3 perkara yang berlawanan dengannya. Kopi yang membuka pintu esofagus, daging yang meletupkan tekanan perut, dan makanan pedas yang membakar lapisan mukosa perut. Apabila ketiga-tiga ini bertemu dengan halia, perut Anda tidak akan mampu menahannya. Kedua, pastikan Anda mengukus halia. Ini adalah kebijaksanaan untuk mengubah pedang tajam halia mentah menjadi perisai kukuh halia kukus. Dan pastikan Anda mengambilnya selepas makan hanya 1 hidangan sehari. Ingat,
berlebihan itu tidak baik. Ketiga, periksa keadaan badan Anda terlebih dahulu. Bagi mereka yang mempunyai batu karang, mengambil obat pencair darah atau obat diabetes, halia boleh menjadi racun, bukan obat. Sesuatu yang baik untuk orang lain tidak semestinya baik untuk Anda. Kesehatan tidak terletak pada petua istimewa atau obat yang mahal. Kesehatan adalah proses itu sendiri, seperti Encik Rahman menyadari tabiat yang salah, mendengar perubahan dalam badan, dan secara konsisten mengamalkan kaedah yang betul. Orang kata kita hidup dalam era 100 tahun. Adakah hidup lama sahaja satu rahmat? Tidak. Rahmat yang sebenar adalah apabila disokong oleh tubuh yang sihat, yang membolehkan kita menikmati makanan yang lazat tanpa masalah perut, dan berbual serta ketawa bersama orang yang kita sayangi. Saya harap Anda tidak menjadi pesakit yang menyesal hanya selepas jatuh sakit. Amalkan apa yang Anda pelajari hari ini, mulai dari meja makan malam ini juga, dan kongsikan kisah ini dengan keluarga dan rakan-rakan Anda yang berharga. Kata-kata Anda mungkin dapat menyelamatkan perut seseorang dan menghadiahkan mereka usia tua yang sihat. Sekian sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama Kesihatan Warga Emas. Saya akan sentiasa menyokong kehidupan Anda yang selesa dan suara Anda yang sihat. Jumpa lagi di lain masa dengan nasihat berharga untuk menjaga kesehatan Anda. Terima kasih.